Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir, tamin bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Ali Imran ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimul dhillah. Duribat 'alaihimul dhillah. Aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Baik, ini ialah perkara-perkara yang akan menimpa manusia sekiranya engkar. Baik, saya nak ulang yang saya ajar semalam di Subang, Kampung Melayu Subang sana. Iaitu ayat di muka sebelah. Ayat 104. Ayat 104 muka surat sebelah. Muka surat sebelum. Ayat 104. Ayat 104. Ulang sikit ya. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Dan hendaklah kamu menjadi, awak semua minkum, daripada kalangan kamu yang banyak-banyak orang Malaysia, satu umat yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan, iaitu Islam. Sekarang ni kerja ni tak ada siapa dia buat, mengajak orang kepada Islam, kembali pada Islam. Kepada orang kafir mana-mana tak ajak kita. Tuhan kata hendaklah ada satu kumpulan yang ajak manusia kepada kebaikan, iaitu Islam. Di samping itu, dia tu kena buatnya masa dia sebar agama tu, ya'muruna bil ma'ruf, dia menyuruh manusia supaya buat ma'ruf. Ma'ruf sini ialah Quran dan hadis. Itu makna ma'ruf. Quran dan hadis. Ikut sunnah. Lepas ikut sunnah tu, maka situ mana kena selain pada tu, iaitu semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya lah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada buat mungkar. Dia syirik, bid'ah dan segala dosa-dosa besar, termasuk juga dosa-dosa kecil. Mereka yang tak belajar ni, dia pergi tafsir ni, wa ya'muruna bil ma'ruf, dia pergi tafsirnya begini, menyuruh orang buat baik. Buat baik dua ibu bapa, semayang, puasa, zakat, haji, berzikir. Itu ialah di bawah selepas belajar tafsir Quran dan hadis. Ma'rufnya ialah belajar itu supaya orang tu selamat.
orang tu selamat daripada syirik kufur yang ada dalam akidah. Lepas tu belajar hadis supaya orang tu selamat daripada buat bid'ah. Nah, selain daripada tu ialah sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, zikir apalah. Itu tuntutan makruf. Tuntutan makruf yang pertama Quran dan hadis belajar. Supaya boleh hindarkan syirik, boleh hindarkan, boleh tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang dalam hadis dan dalam Quran. Lepas tu wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada buat mungkar. Apa dia? Buat syirik pada Allah, buat bid'ah pada agama dia. Selain pada tu zina, minum arak, apa semualah. Tengok, tafsir yang selama ni kita tak fahamnya, tafsir sekerat, faham? Jadi adalah betul kalau kita tengok siapa-siapa yang buat salah, kena tegur. Kena tegur ya. Dia kata apa? Wal asri innal insana lafi khurs. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan terhadap kemungkaran. Yang mungkar pun kena pesan, yang baik pun kena pesan juga. Sama-sama pesan. Sekarang ni yang duk ajar kepada kita ni ialah sebelah saja. Pesan untuk buat baik. Pesan muka tak dipesan. Ajar sebelah dia panggil. Wa ulaika, dan orang-orang yang ada sifat begini, iaitu yang mengajak orang kembali pada Islam. Lepas tu menyuruh orang-orang yang sudah Islam kepada belajar tafsir Quran dan hadis. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mengajar manusia supaya mengelak diri daripada mungkar. Wa ulaika, dan orang-orang yang ada sifat seperti ini, humul muflihun, orang-orang yang berjaya sungguh. Tafsir ayat ni rujuk kepada guru pula. Guru, iaitu ayat 151. Surah Baqarah, muka surat 23. Muka surat 23. Ini ialah tugas mana-mana guru. 151. Ini tugas mana-mana guru. Nah, kama arsalna fikum rusulan minkum, sebagaimana kami utuskan kepada kamu semua. Rusulah, satu orang rasul, iaitu Nabi. Nabilah Nabi Muhammad. Minkum, daripada jenis kamu, daripada bangsa kamu. Ni maknanya tugas dia. Satu orang rasul. Rasul sini boleh juga dimaksudkan da'i, guru. Da'i atau guru. Minkum, daripada jenis kamu, iaitu ini boleh cakap Melayu lah. Tidak boleh satu orang Arab mengajar agama pada orang Melayu yang tak pandai Arab. Tak boleh. Tak sampai maksud. Orang Arab yang pandai cakap Arab tak erti cakap Melayu. Nak mengajar dalam bahasa Arab kepada orang Melayu yang tak erti cakap Arab. Jadi sama ada orang Melayu tu kena cakap Arab, ataupun guru tu kena erti cakap Melayu. Gitu. Nah, sebab Waalaikumsalam. Sebab kalau guru tu tak pandai cakap Melayu, dia tak boleh mengajar kepada orang Melayu. Guru tu tak pandai cakap Cina, dia tak boleh mengajar agama ni kepada orang Cina. Faham? Gitulah, mudah ya dia. Jadi rusulan minkum, iaitu satu orang rasul daripada jenis kamu, iaitu bangsa kamu yang boleh bercakap bahasa kamu lah. Mana dia? Guru tadi, yatlu alaikum ayatina, akan senantiasa baca kepada kamu ayat-ayat kami. Bermakna tabligh ni kena dengan ayat Quran. Jadi yang mana yang tak pandai baca Quran tu kena belajar lah. Yang mana yang pandai belajar, yang dah pandai baca tu kena pandai tafsir pula lah. Kena beritahu, kena hafal lah maknanya. Ayat-ayat yang bersangkutan kena hafal untuk dibaca pada manusia. Wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada kamu tafsir Quran.
wal hikmah dan hadis Nabi, wa yu'allimukum dan mengajar pada kamu ma lam takunu ta'lamun, perkara yang sebelum pada ini kamu tak tahu. Tak tahu. Jadi ada satu persoalan situ, wa yuzakkikum. Wa yuzakkikum ni ialah tasawuf. Puak-puak ni bagi tafsir ayat ni, wa yuzakkikum ni ialah tasawuf. Jadi tasawuf ni, satu perkataan ni sudah dipecah, dikupas, di apa semua sampailah kitab tu berdepa dah panjang. Masalah pula kitab yang berdepa panjang tu tentang syirik pada Allah tak diberitahu, atau diberitahu cara ringkas saja. Tapi syirik khafi, iaitu syirik riya, ujub, takabur dan sebagainya tu bukan main, diturai secara panjang lebar. Nah, iaitu dia mengajar sebahagian daripada penyucian itu dia baca. Yang mana sesaknya pula macam Kristian, sesak tu pula wa yuzakkikum, dia panggil sibrah, iaitu memandikan. Menyuci kan mana mandi. So dia ambil orang tu mandi dalam sungai Jordan tu. Tak ada sungai Jordan, ambil holy water, mandikan budak tu. Budak ke orang tu, mana masuk Kristian dimandikan kan. Air pen, minum air susu, air tawar dia, macam-macam. Yang guru silapnya pula, mandi limau. Siapa yang belajar silap ni? Irwan. Belajar mandi limau tak? Tak ada. Habis mandi apa? Mandi junub. Tak ada, saya tak ada mandi dah. Tapi kebanyakannya ialah mandi limau. Mandi limau tu juga termasuk dalam bab syirik pada Allah. Nah, baik. Jadi sini wa yuzakkikum ni apa? Iaitu segala perkara-perkara syirik pada Allah, guru tu kena ajar pada manusia. Segala perkara-perkara syirik pada Allah kena ajar pada manusia lah. Nah, sebab tu bila awak dengar saya mengajar ni, saya beritahu tentang syirik pada Tuhan. Pasal ni tanggungjawab ni. Pasal tak bersih hati ni, tak buang daripada hati, awak kena tahu apa itu syirik. Bila tahu apa itu syirik, maka akan buanglah syirik tu. Saya nak suruh awak buang daripada hati awak tak boleh. Benda tu sudah tertanam dalam hati. Caranya ialah beritahu dia, ini berat begini, syirik pada Allah. Maka dia sendiri bertaubat. Jadi syirik ni ada dua jenis. Satu, akidah syirik pada Tuhan. Yang kedua, perbuatan syirik pada Tuhan. Nah, akidah syirik pada Tuhan satu. Yang kedua, perbuatan syirik pada Tuhan. Contohnya, burung hantu berkukuk. Ada orang nak mati. Itu akidah dia. Dia tak jumpa burung hantu, tak ada masalah. Bila jumpa saja burung hantu, dia berkata, oh, burung hantu berkukuk malam. Oh, ada orang nak mati sini. Laksana syirik tadi. Sebelum dia kata tu, kepercayaan dia tu sudah syirik pada Allah. Sudah hilang beriman dah. Ini masalah besar sekali. Yang ni lah. Ya, syirik ada dua. Satu akidah, satu lagi perbuatan. Ataupun kata-kata. Ikutlah mana satu. Jadi kalau tak tahu benda ni, maka orang itu akan tak tahu dia buat syirik pada Allah. Jadi dia hanya sembahyang, puasa, zakat, haji dia buat belaka dan belajar ikut sunnah dah. Belajar ikut sunnah. Rupa-rupanya pasport dia tu sudah mati lama dah. Pasport mati. Bukan pasport mati, nak perbaharui di counter immigration tu tak boleh pula. Pasal pasport rosak pula dah. Pada dia punya tag dia tu rosak situ. Tak boleh nak trace. Mana kena pergi ke immigration balik. Jadi takkanlah awaknya dah tempah dah tiket nak pergi haji, tempah dah belaka, bayar dah semua. Bila sampai nak pergi haji sana, visa haji semua dah ada dah. Tiba-tiba sampai di immigration, pasport tak valid. Boleh naik ke betul bang? Tak boleh. Jadi takkanlah awak bila
dalam kubur besok, Allah, sorry Tuhan, saya tak ada cek pasport saya, iaitu akidah saya tak ada cek. Gitu. Lepas tu pula, jadi guru tadi tanggungjawab dia mengajar manusia. Maka guru yang sama juga, kalau dia sembunyi macam mana? Ini ayat sembunyi. Itu 159 ayat Baqarah tu juga lah. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, iaitu guru-guru yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati, daripada wahyu yang aku telah beri, daripada yang jelas nyata, iaitu Quran. Wal huda, dalam Quran itu ada petunjuk, supaya dia ajar pada manusia petunjuk tu. Mim ba'di ma bayyana linnas, setelah dia belajar, hendaklah dia supaya apa yang kami sampaikan pada manusia itu ma bayyana linnas, setelah dia belajar untuk menyampaikan apa yang kami terang, iaitu Allah terangkan kepada manusia fil kitab, dalam kitab Quran. Tujuannya ialah tok guru tu mesti beritahu apa yang Tuhan nak suruh beritahu pada manusia. Tu tanggungjawab dia. Ulaika, mereka seperti ini sembunyi pula. Yal'anuhumullah, menyembunyi ni akan dapat laknat Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dapat laknat orang-orang lain yang melaknati. Illal ladzina tabu, melainkan orang guru itu bertaubat. Wa aslahu, memperbaiki. Duduk kat rumah memperbaiki. Sekarang tu taubat tak terima lagi. Tak terima lagi. Syarat terimanya wa bayyanu, hendaklah dia cerita balik pada manusia perkara yang dia sembunyikan sebelum pada ni. Fa ulaika, maka orang yang ada seperti ini, atubu alaihim, aku terima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, akulah maha penerima, sebaik-baik penerima taubat, dan amat pengasih kepada orang yang bertaubat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang masih lagi engkar, guru-guru yang masih lagi engkar tak nak beritahu. Wa matu, kemudian dia mati, wa hum kufar, dalam keadaan engkar tidak nak beritahu. Ulaika, orang-orang seperti ini, alaihim, ke atas mereka, laknatullah, adalah laknat Allah, wal malaikah, dan mereka, wan nas, dan manusia, ajma'in, semua sekali. Khalidina fiha, kekal dia dalam neraka, akan bubuh, Tuhan akan bubuh dia dalam neraka dan kekal dalam tu. La yukhaffafu anhumul azab, tidak dia direngkankan daripada azab sikit pun. Wala hum yunzarun, dan dia tak diberi peluang tangguh, tak diberi peluang berdalih. Sebab tujuan nak sebarnya ialah wa ilahukum ilahu wahid, bahawasanya Tuhan kamu, nak ceritanya bukan ani ya, iaitu Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu saja, yang esa saja. Guru tu kena beritahu yang tu. La ilaha illahu, tidak ada lagi perantaraan dalam ibadat, dalam doa, dalam apa saja, melainkan terus pada dia saja. War-Rahman, dialah Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dialah Tuhan Ar-Rahim. Ni. Jadi kalau guru tetap belajar, kemudian dia mengajar macam mana? Oh, ni ikut hadisnya, setengah kata 80 tahun, setengah kata 100 tahun sebelum orang kafir semua berhala termasuk neraka, dia masuk dulu. Kalau maksud. Aduh, hai. Baik, kita sambung tadi, cerita tadi. Ini ulangan ni. Kesnya pasal ada orang baru lah. Ada orang baru, maka kita beritahulah. Jadi sambungan tadi, iaitu wal takum minkum, hendaklah kamu jadi. Hendaklah kamu jadi minkum, daripada bangsa kamu yang ramai-ramai, iaitu daripada negeri kamu yang ramai-ramai, iaitu Malaysia. Ummah, satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kembali kepada Islam lah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajar kepada orang yang sudah Islam ataupun siapa yang masuk Islam, ma'ruf iaitu Quran dan hadis, supaya dia reti semayang, puasa, zakat, haji, buat baik sama ibu bapa dan sebagainya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan supaya dengan Quran dan hadis itu dia boleh mencegah manusia daripada buat syirik, buat kufur, buat bid'ah, buat zina, minarah dan sebagainya. Siapa-siapa yang boleh buat gini, wa ulaika humul muflihun, adalah orang yang berjaya sungguh.
Iaitu siapa dia buat gini, kumpulan gini, maka dia tu dia panggil ummah. Satu ummah. Yang menjadi masalahnya di masjid-masjid ni selalu bawa mari ayat lain. Iaitu ayat 110 surah sama. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu, dia beri tunjuk pada kita, baca khutbah jemaah. Kamu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk jadi contoh bagi manusia semua sekali. Yang anak-anaknya apanya, betul gitu kah? Tak betul. Yang anak-anak, yang syiah, yang apa benda ni, yang tunggu tasawuf ni, yang joget atas stage ni, yang joget dalam masjid ni. Ini ialah kuntum situ ialah sahabat Nabi. Sahabat-sahabat kuntum situ sahabat-sahabat Nabi. Tak boleh nak tafsir kuntum tu kamu. Kamu situ nak bubuh kurungan sahabat Nabi. You have to write so that in the future you will remember. Kuntum situ ialah kamu situ ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak murid dia. Sebaik-baiknya ialah anak murid dia. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan sebagai contoh untuk manusia. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, iaitu menyuruh orang belajar tafsir Quran dan hadis. Wa yanhauna 'anil munkar, sebab dia tak kata, ada ayat dia tak kata situ, iaitu yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair tak ada situ. Sebab sahabat Nabi ni dia kerja berat dah. Dia tidak ada lagi tak nak tu, dia pedang dah. Sahabat Nabi ni pedang dah. Maka yang mana yang masuk Islam tu, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh mereka supaya belajar tafsir Quran dan hadis. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada buat syirik, kufur, bid'ah pada agama. Dan dia sendiri, mereka sendiri, wa tu'minuna billah, mereka sendiri beriman dengan Allah. Mana mereka ni orang yang memang betul-betul beriman pada Allah. Walau amana, dan kalaulah beriman ahlul kitab, orang-orang ahli kitab, orang yang sudah diberi kitab, kemudian orang itu beriman. Orang yang sudah diberi Quran tak beriman juga, dia panggil ahli kitab juga. Orang sudah beriman dah, tetapi Quran dan hadis tu dia tak nak belajar, maka dia panggil ahli kitab orang ni. Sakit telinga dengar, tapi that's the truth. Yes. Lakana khairal lahum, tentulah lebih baik kalau dia belajar kitab Quran tadi. Minhumul mu'minun, di antara mereka tu ada orang-orang yang beriman, yang ahli kitab tu. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan daripada ahli kitab tu fasikun, orang fasik, orang kufur pada Allah. Boleh tengok sekarang. Dok kata ke Kristian, dok kata ke Hindu, Buddha, Yahudi, rupanya kitanya serupa ya. Sebab tu bila berlaku banjir baru ni, apa jadi? Saya tanya malam tadi, saya kata, apa dia? Berasa tidak ada kuasa nak sekat Tuhan tu. Bukan? Apa dia panggil? The feeling of helplessness. Bila banjir tu, air tengah naik tu. Air tengah naik tu, kita tahu ni apa nak jadi ni, kita tahu dah. Daripada ilmu yang sudah kita belajar ni, iaitu belajar daripada banjir yang telah berlaku, satu perasaan ketidakmampuan kita dalam nak tolong kau. Nak tolong kau tak boleh. Awak tahu tak, tangga Bradley tu ialah tangga untuk ukur aras banjir. Jadi air tangga Bradley 90, 91, 92, 93. Sekarang ni masalahnya di tangga Bradley tu air limpah tangga Bradley tu. Sudah tak ada sukatan
Nak kira banjir dah pula dah. Allahu Akbar. Dan Kuala Kerai tu tak pernah banjir pun dia tempat sukat banjir, kira tempat tinggi lah. Tempat sukat banjir. Sekarang masa berlaku banjir baru ni, Kuala Kerai tu terputus daripada semua. Semua tak boleh pergi, tak boleh akses. Dengan helikopter pun tak boleh. So the feeling of helplessness ni, apabila kuasa Tuhan dia tunjuk tu. Dia tunjuk kuasa Tuhan, betapa rasa tidak kemampuan kita nak tolong ke apa ke. Yang boleh kita buatnya hanya ya Allah selamatlah mereka tu. Gitu ke tak? Yang mereka yang kena tu pula, ya Allah selamatlah kami. Gitulah tak? Habis lepas pada banjir, awak tahu apa jadi? Berebut nak ke makanan tu pula. Sampai yang tua-tua tak dan nak dapat makanan. Kerajaan negeri, kerajaan pusat sudah jadi collapse kerana tak reti nak buat. Itu baru hujan 3 hari. 3 hari hujan lebat. Itu pun hujan di hulu. Bukan hujan seluruh tu. Ha? Bukan seluruh negeri. Bukan seluruh negeri. Hujan di hulu ya. Pasal apa? Sudah botak dah lah hutan-hutan tu. Saya selalu naik kamera Highland. Dan bila naik kamera Highland, the first thing you will notice that, you tengok merah tanah yang sudah disodok buang semua sekali. Kemudian bila sampai kawasan kamera Highland tu, hijau belakang. The total difference of ecology tu. Besar ke tanah? Allah, juta hektar ni. La ilaha illallah. Ni ialah kerana rakus dah. Rakus dah. Dah. Dia beri tanah ni tak banyak. 300 hektar, 300 hektar ke gitulah. Satu-satu kawasan 300, 400 hektar, 1000 hektar gitu je dia berinya. Dah beri ramai orang. Super lah tak? Di kerajaan negeri kan Ustaz? Right. And we are talking about the so-called Serambi Mekah. Bila banjir mari, gini mudah ya banjir ni. Macam Kuala Lumpur ni. Sebelum pada Kuala Lumpur jadi Kuala Lumpur ni, ataupun sinilah Pajajaran ni. Apa ada di Pajajaran? Iaitu hutan belantara. Bukan? Hutan belantara. So, bila hujan mari, air tu jatuh atas daun. Meleleh ke batang. Yang mana yang boleh drop tu drop lah. Tetapi some of the water tu sudah lekat di daun-daun tu. Di rumput-rumput tengah jalan tu. Rumput-rumput, semok-semok. Okey? Kemudian air tu ambil masa yang mana yang dah flow over di mana rumput ke apa ke yang flow tu masuk dalam alur, masuk dalam sungai, masuk dalam sungai. Itu pun kita panggil banjir dah. Lepas tu banjir tu akan ambil masa biasalah berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Air tu slowly dia turun dan banjir tu 2 minggu, and yet it is sustainable dia panggil. Adalah rusak sikit-sikit, tetapi akibat daripada banjir itu kita dapat tanah yang subur. Macam Kuala Lumpur ni ialah pembangunan. Bila sudah ada pembangunan, atap rumah ni kerja dia tidak boleh simpan air. Kerja dia, you cannot let the water stagnant on the roof. Bukan. Air itu kena salur cepat-cepat daripada bumbung terus jatuh ke longkang. Okey, satu rumah tak apa, 2 rumah tak apa, and then it becomes hundreds of thousands of houses. Lepas tu dengan jalan raya juga tidak boleh absorb water this. Lepas tu konkrit ni semua pavement apa semua ni semua tidak boleh absorb water. Jadi kawasan yang boleh absorb water, absorb air ni
adalah kawasan-kawasan hijau ajalah. Dia panggil dia so-called catchment area. Akan masuk bawah tanah, bukan? Nah, jadi apabila hujan mari dengan lebat, air itu akan flow ke longkang terus ke parit besar ke man-made drainage system lah. Dan of course akan clog bawah. Itu cara ringkas. Tetapi yang berlaku bila pembangunan besar-besaran ni ialah apabila tanah ni sudah disodok buang. Awak tahu tak kelapa sawit ni apa dia kerja ni? Saya sudah cakap benda ni lama dah. Awak tahu tak kelapa sawit ni? Kelapa sawit ni ialah satu jenis tanaman yang ada hasil untuk manusia, tetapi ada side effect dia. Side effect dia yang ramai tahunya ialah kilang kelapa sawit itu mengeluarkan asap lah, apalah, sisa buangan yang teruk lah. Do you know that untuk tanam kelapa sawit ni 6 bulan tu kena sodok clear tanah tu. Orang menanam kelapa sawit lah paling kedekut sekali. Dia tak akan biar rumput naik tu, tumbuh tu. Segala pokok yang merata apa semua tak benar. 6 bulan. 6 bulan total land clearing. Total land clearing, tahu. That means you tengok bare soil, tanah merah semua sekali. Lepas 6 bulan tu, lepas 6 bulan tanam tu, 6 bulan lagi tak boleh rumput rampai naik pasal dia bubuh baja, no? Ni khatulistiwa kita ni, dia punya top soil tu about 6 inches saja. Top soil. Yang lain tu tanah merah belaka. Tak ada produktif, tak ada baja langsung bawah. Pasal kita ni dia panggil apa, equatorial forest. Top soil lebih kurang 6 inci saja yang ada baja. Sebab tu awak tengok akar pokok menjala gitu. Sebab to get nutrients. Cuma satu tunjang aja kat bawah. Yang lain semua spread gitu. So bila benda ni tak ada, air tu akan disedut oleh pokok tadi naik. Air yang lekat di pokok tadi, daun-daun tu, 1 jam lepas hujan awak pergi duduk bawah pokok tu mesti basah lagi awak. Bukan? 1 hour. 1 hour after rain masih lagi basah lagi. Itu bukan cakap ada angin pula. Duduk bawah tu mesti basah. Sebab air itu jatuh perlahan-lahan pada kita. Okey. Kelapa sawitnya pula total land clearing, opposite. Sebab top soil ni sudah habis. Bila top soil sudah habis, maka penanam kena bubuh baja. Dan dia tak maulah pokok rumput rampai akan ambil baja tu. So dia racun. Tengah-tengah tu antara pokok ke pokok tu racun belakang. Tak mau, dia kerekut dah pasal it cost money untuk bubuh baja tu. Lepas tu daun kelapa sawit ni dia jenis gitu. Dia jenis apa? Macam gatal. Bukan? Dia jenis gitu. Daun lain ni terbukuk gitu. Jatuh atas ni, jatuh ke bawah, jatuh gitu. Daun kelapa sawit ni jatuh tu funnel to one area, jatuh terus gitu. Bermakna bila kalau hujan lebat dia jadi macam seloran ni apa? Macam longkang lah jatuh atas ni. Minute amount sikit aja, tetapi dia akan buang tanah merah tu. Dan tanah merah tu akan mengalir ke darat ni, ke bawah. Jadi bila kena kemarau, ini top soil ni tak dan nak sedut air. Top soil ni tak ada sedut air. Bila hujan lebat saja, air tu terus mengalir ke sungai. Dan sungai tu bawa mari tanah merah tu. And it clogs the river system pula. Bukan? So air sungai tu jadi cetek.
Allah. Apabila the total area tu sudah dibangunkan cara unsustainable lah kita panggilnya. Pasal diberi kawasan lodging tu, cara besar-besaran diberi. Yang ni 3,000 ekar, yang ni 4,000 ekar tanam kelapa sawit. Nak tiru macam Cameron Highland lah. It is a very good intention. But the problem kita dengan orang Melayu ni ialah orang Melayu ni dia tak doli orang lain. Itu sikap dia, sikap tomok dia. Orang Melayu kita ni. Nah, jadi dia sodok pokok tu dia jual tu satu hal lah pokok tu. Nah, dia jual pokok yang keluar balak tu satu hal lah. Awak kira sekarang ni masih lagi orang tak cukup makanan ni, tak ada makanan ni, macam mana ni? You know, over 1 week already, air sudah subside ni. Masih lagi orang tak ada makanan ni, macam mana ni? Kolaps kerajaan ni, macam tak reti nak buat apa, you know? NGO mari dam makanan, dam clothing, apa saja beri dam. Apa di Gua Musangnya di sini di Greenwood. Di Greenwood pusat situ. Pusat situ. Saya tanya baru ni a few days back. Dia kata hari 4-5 hari lepas 450 kontena apa lori double XL hantar ke Kelantan. Lepas tu masa duduk tengok tu, duduk pilih lagi ni. Tengok sorting out lagi pakaian. Kerana mana rosak semua sekali kan. Allah. Kerana apabila bala ni mari, awak sudah jadi unprepared already. Jadi yang kita nak baca hari ni pun kita nidah lah juga. Akibat daripada kita tak peduli pada agama. Jadi apabila kita ajar pada mereka, kita ajak pada mereka mentauhidkan Allah Taala balik, ayat 111. Lan yadurrukum. Tuhan kata beri nasihat dia dia panggil pujuk rayu Tuhan, dia panggil tasliyah, pujuk kita daripada kita tu sedih. Pujuk. Lan yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu. Kata-kata nista, kata-kata hina mereka tu. Illa azab, mereka sakit telinga dengar je. Sakit telinga je. Semua mereka ni akan jawab satu perkara je bila kita beritahu dia. Kalau ustaz lah. Macam our friend tu, Sofia, dia beritahu pada ustaz yang mengajar berkenaan rusuk kahwin. Tak dapat tahu dia. Belum lagi lah dia takut tak dapat tahu dia apa. Dia ustaz kata kat dia, saya ni belajar lama pada awak. Dia akan kata belajar lama, dia tak boleh tu. Pasal Sofia kata saya belajar tafsir Quran dengan hadis. Dia kata saya belajar lama. That means belajar lama tu you are good. No, tidak gitu. Sahabat Nabi nama Abu Hurairah, belajar dengan Nabi 4 tahun je. 4 tahun je. Tapi dia hafal 5,000 hadis. Exit kebanyakan daripada sahabat-sahabat. Marah pula Syiah. Gitu. No, there comes somebody maybe later than you, tak mari belajar lagi. Dia akan mari belajar, yang exit you pun awak semua. Ada kemungkinan tu lah. Dan ada kemungkinan daripada pelajar orang ramai itu akan lebih bijak daripada ustaz dia sendiri. Itu biasa tau. Biasa. Nah, jadi jangan berasa tercabar ke apa ke. It is a gift. Agama ni a gift, satu hadiah untuk awak. Wa in yuqatilukum, dan jika mereka memerangi kamu, sama ada perang mulut ke, perang ke, yuwallukumul adbar, mereka akan lari balik ke belakang. Lari daripada kamu balik ke belakang. Mana yang kalah. Tumala yunsorun, dan mereka tidak ditolong. Tidak ada siapa yang akan tolong dia.
Saya sudah berdepan ramai dan memang tak ada siapa tolong apabila kita tekan pada satu orang. Daripada ramai-ramai buat dia tu, kita tekan pada satu orang yang paling kena best sekali. Tekan pada waktu orang lain ni yang ramai-ramai ni tak kata ya ke, tolong ke, beri pendapat ke tak. Semua senyap lah ke. Tak berani nak masuk campur. Awaknya takut lah. Takut. Okey. Akibat daripada wahyu ni tidak di endah. Apabila ajakan tauhid oleh satu kumpulan untuk sebar agama ni yang wal takum minkum. Ada satu orang tulis dalam grup saya tu, dia kata hendaklah kita jadi satu umat Nabi Muhammad. Saya kata you can say that it may be you, tetapi nak jadi satu ummah ni ada satu kerja dia kena buat. One simple job to do. Selepas belajar tafsir Quran dan hadis ni, kita sebar agama ni. Kalau awak tak sebar, tak jadi satu grup untuk sebar agama ni, you won't become the ummah. Syarat dia tu syarat dia. Syarat dia dah. Awak tak sebar? No. Awak tak masuk dalam grup yang sebar? No, you are not ummah tu. Ummah ni ialah mudah saja. Dia berasa kasih sayang. Dia berasa tak boleh. Satu orang sakit ke apa ke, dia berasa kasih sayang. Dia kena tanya khabar. So this afternoon saya nak pergi tengok satu orang yang belajar dengan saya, suami isteri. Belajar dengan saya sakit. Terminal disease lah dia. Dan awak semua patut pergi juga. Pasal these are your friends. Pasal cakap dah awak sibuk ke apa, cuba fikir kalau awak sendiri kena. And nobody, your friends yang belajar tafsir sekali dengan you tak mari mengaku Islam, mengaku belajar semua sekali, tak ada feeling, tak betul gitu. Saya nak pergi ni Zohor sikit. Lepas Zohor di Temple Park ni, bila-bila masa meninggal dia ni, tapi ni resist. Awak jangan pergi yang beritahu yang sedih-sedih, awak tengok dia mengalir air mata, janganlah kalau pergi. Jangan dia buat sedih dia memang sedih dah tu. Awak pergi tengok dia. Oh, jangan. Pergi gembira dia tu. Kurang-kurang. Gitu. Pergi. Awak nak tolong apa ni? Tak boleh tolong apa dah dia ni. So, beri bergembirakan dia. Tu je. At least for a moment. Dan pahala dia besar. Dan siapa yang ziarah orang sakit macam ni, doa makbul pula. Nabi kata. Lepas pada tu minta doa apa nak? Katanya Temple Park, katanya rumah dia. Dia belajar dengan saya 4-5 kali je, tapi enough for me to go. Saya tak ingat aja ni, terlupa dia sibuk dah mengajar ni, terlupa patut a few days back lagi. Tak apalah, insya-Allah sekejap lagi. Jadi duribat alaihimudz zillah, ditimpa kepada mereka kehinaan. Awak tak nampak tak kehinaan yang berlaku pada orang kena banjir ni? Yang orang ambil gambar dia, nampak tak dia kehinaan yang ada di muka dia? Saya takut benar ni, takut kena pada kita lah. Yang orang yang dah kena tu tak boleh buat apa dah. We have to save yang selamat je lah. Jadi cara yang kena berbuatnya ialah patut perginya, tak boleh kita berhentilah buat syirik pada Allah ni. Berhenti. Ni, duribat alaihimul zillah, ditimpa kepada mereka kehinaan. Ainama tuqifu, di mana saja mereka berada. Illa, melainkan siapa ni? Bihablim minallah, melainkan orang yang pegang dengan tali Allah. Orang dapat jaminan, iaitu belajar tafsir Quran dan hadis ni. Wa hablim minan nas, dan dapat dengan tali Allah, dengan tali manusia. Apa dia tali manusia ni?
Silaturahim. Silaturahim lagi, dakwah, tabligh, sebab kamu. Tu tali dia. Tali kepada manusia yang eka ialah tabligh kita pada dia. Ziarah pada kita pada dia. So you get a different meaning of the tafsir sekarang kan. Baca ni tak nampak ni kalau dapat baca gitu. Jadi kecuali dia, kecuali Tuhan kata aku akan timpa ke atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada. Awak nak duduk atas bukit selamat tu macam Kuala Krai tu. Kena. Atas pada Kuala Krai tahu apa dia? Manik Urai. Tinggi daripada Kuala Krai. Lagi teruk kena tu. Pasal situ the main flow of water tu situ. Hancur dengan rumah tu hanyut. Kereta beratus. Maknanya mereka ni selai sepinggang ni belaka ni. Ini warning ya ni. Aku timpa pada mereka azab al-adna, azab yang dekat. Wal azabul akhirati akbar. Tapi azab di akhirat kelak lagi teruk nak bagi. Tak mengaku ni pun boleh mengaku pula. Tak eka, masih lagi eka juga tu. Mati mengaku pula lagi. Tuhan bukan berdoli punya. Duribat alaihimul dhillah. Ditimpa kepada mereka kehinaan demi kehinaan. Ainama tuqifu, di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah, melainkan orang yang berpegang dengan tali Allah, iaitu Quran dan hadis. Wa hablim minan nas, dan orang-orang yang menghubungkan silaturahim, mentabligh manusia pula lagi. Wa ba'u bi ghadabin. Kalau tak buat begini, wa ba'u bi ghadabin. Dia kena tulis tu. Kalau tak buat, wa ba'u bi ghadabin min Allah, mereka akan kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Bila Tuhan murka ni ngakak dah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan akan ditimpa ke atas mereka kelemahan demi kelemahan. Lemah dah. Lemah. Nak tolong tu lemah. Nak angkat doa pun bahasa lemah. Bukan? Allahu Akbar. Macam mana saya nak sampaikan wahyu Allah Ta'ala ke dia ni, tak tahulah. Tapi saya harap dengan kita talikas benda ni, moga-moga sampailah berita ni. Nah. Jadi yang pergi tu pula, yang pergi tolong tu, awak tahu tak ada satu toke Cina, satu lori yang bawa mari barang daripada Penang, satu datuk 20 jam punya tu, 2 lori sekali mari. Balik pula, ambil pula, bawa mari dengan kaki tangan kerja. Yang di Kota Baru pula ada satu Cina beri duit RM500 seorang kepada mangsa banjir. Saya pun tulis dalam grup saya tu, saya kata mereka semua manusia ni serupa saja, ada yang baik, ada yang jahat, serupa macam kita jugalah. Cuma kesian mereka dengan begitu baik tetapi akidahnya rusak. Akidah rusak aja dia baik macam kita juga dia. Tolong kau main lagi tu. Kota Baru dia, Cina Kota Baru, yang tu Cina Kota Baru tu. Beri RM500 satu orang. Tak tahu berapa banyak duit dia bagi tu. Yang Datuk Penang tu pula mari tolong. Tapi yang kita herannya, ketidakmampuan kerajaan negeri, kerajaan pusat tu koordinate tu ayah pelik. Jadi paralyzed jadi. Satu benda yang macam kita dongeng gitu, tahu? Makanan bawa pergi Zuri pelajar kita pergi ke Temangan, kampung dia, the whole village semua sekali kena, semua sekali. Rumah kakak dia tu di Kusia, seberang sungai tu pun kena. Dia kata, kesian ustaz, dia kata kesian mereka ni
Yang mana yang muda-muda tu terkam ambil semua barang-barang ni. Yang tua-tua tengok tak boleh buat apa, nak pergi tak larat nak pergi tu. No coordination. Zu dia bawa makanan juga dia pergi. Apa seorang lagi Ahmad tu tak balik-balik, tak ada berita ni. Pergi ke Terengganu. Kita ada kerja kita nak sebar benda ni, iaitu satu sudut lain. Di sebalik cerita tu ada sudut lain. Sudut mentauhidkan Tuhan ni tak ada siapa dia peduli ni. Nah, ditimpa waduribat alaihimul maskanah, ditimpa kepada mereka kelemahan demi kelemahan. Zalika bi annahum, yang demikian itu dengan sebab mereka itu mereka dulu di dunia tu yakfuruna bi ayatillah, eka terhadap ayat-ayat Allah. Apa dia? Baca talqin, lawan ayat Quran, buat maulud baik lawan ayat Quran. Allah. Wa yaqtulunal anbiya, mereka bunuh para nabi. Ini cerita orang Kristian ni. Tapi the same thing happen to us now. Bukan? Wa yaqtulunal anbiya, mereka bunuh para nabi. Sekarang ni tak bunuh lagi. Dia tutup mulut, dia jahit mulut. Dia jahit mulut, dia jahit kaki, dia ikat kaki. Tak boleh naik masjid nak mengajar. Tak boleh. Saya cakap terang, kalau saya boleh mengajar dalam masjid lah. Saya nak beritahu ni belakang ni. Nak ajar mengucap balik ni. Ada dalam WhatsApp, dalam Telegram buat kita. Kenapa? Nak masukkan saya dalam NTV 7 lah. TV Hijrah lah. Saya senyap pasal it is always a hearsay. Tapi kalau boleh sungguh, then I will teach them kalimah syahadah. Mula-mula sekali. Kalimah syahadah macam ajar malam tadi. Lepas tu kita cerita tentang orang Kristian masuk Islam tu macam mana. Then you get the feel. Wa yaqtuluna bighairi haqq, tanpa dalil bukti. Ada kawan saya tu tak boleh keluar daripada tu, tak boleh mengajar selama 10 tahun. Gam ke kerajaan. 10 tahun. Duduk di rumah saja 10 tahun. Tak tahu dah. Nanti saya cerita sekarang. Nak dengar. Zalika bima asaw, demikian itu dengan sebab mereka tu derhaka pada Allah Ta'ala. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka tu melampaui batas. Dan semua ayat melampaui batas ni rujuk pada syirik, rujuk pada bid'ah. Semua perkara tu buat. Tak buat satu je lagi kita ni. Semua berhala yang ada lagi yang. Yang lain semua buat belaka dah. Agama Islam di Malaysia ni seolah-olah agama lain, bukan daripada ajaran Nabi. Semua bab. Ada saja talbis, ada saja campuran. Yang ori pun ada, yang tak ori pun ada. Yang ori semayang, contoh semayang. Orinya akad takbir, niat dulu akad takbir. Akad takbir pula macam ni. Tok Imam pula akad takbir macam ni. Jadi kita yang belajar ni, kita tengok ni, Allah, yang ni pun tak faham. The basic behavior dari semayang pun tak faham. Akad takbir begini. Ya, tak ada hadis yang katakan akad takbir begini. Semua hadis akad takbir begini. Begini. Ada 3 cara akad takbir. Allahu Akbar sekali. Ada takbir. Allahu Akbar satu. Angkat tangan menghadap kiblat. Yang kedua. Allahu Akbar, angkat tangan. Yang ketiga. Allahu Akbar, boleh berlaku 3 jenis ni. Yang berlakunya Allahu Akbar. Sengaja aku semaya baru dulu. Capur niat pula celah. Astagfirullahaladzim ya Rabbal Alamin. Itu semayang tu. Rukuk semayang berapa? 13. Rukuk ke-12 salam. Rukuk ke-13 tertib. Ya, sapu muka rukuk ke-14. Basic. The very basic solat tu tipu lagi.
Tambah lagi. Tak puas hati Nabi ajar tu. Mine is better. Okey, habis kat tu. Laisu sawa. Mereka tidaklah sama, Tuhan kata. Siapa apa? Min ahlil kitab, ada daripada ahli kitab itu ummah. Satu jenis satu ummah. Dalam ahli kitab tu ada yang masuk Islam, dia jadi ummah. Qaimatun, berpegang teguh dia. Tegak dia kepada Islam. Yatluna ayatillah, mereka senantiasa baca ayat-ayat Allah ana al-laili, sepanjang-panjang malam. Wahum yasjudun, dan mereka pula sujud juga kadang-kadang, iaitu solat malam. Dia ajar oleh buat ni yang pula baca wirid panjang-panjang. Nabi ajar, Tuhan ajar supaya solat panjang-panjang, solat banyak-banyak. Kita diajar baca wirid banyak-banyak. Terbalik belaka. Nabi kata kalau kamu baca Quran dalam masjid, tiba-tiba datang orang nak solat, naklah perlahankan suara. Tiba-tiba sudah beri salam, Tok Imam pun dengan speakernya dia kata astaghfirullahalazim, astagfirullah. Ada lagi orang tak sudah sembahyang pada lagi. Dia tak tahu dia buat tu dosa tu. Lepas tu makmum pula baca sekali pula, mengiyakan, join the crowd. Tak puas hati Nabi ajar tak molek, yang kita punya molek. Tu bid'ah nak dengar. Itulah bid'ah. Tak puas hati Nabi ajar. Yang tu guru kita ajar is better. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah tu kena tukar. Wa asyhadu anna Muhammadan ma'a tu guru Rasulullah. Baru senang nampak kafir tu. Faham. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi Muhammad dan Tok Guru sebagai Rasul Allah. Baru senang masuk neraka. Terang apa kan? Clear cut. Ni nampak sama-sama ni. Jatuh akhir. Allah. Tapi umat guru saya belajar dengan satu orang ulama lain, dan dia ni orang Yahudi. Guru saya Maulana Hadi belajar dengan satu ulama tu orang Sweden, datang ke Pakistan, tengok orang Islam situ, tengok masuk Islam situ, terus belajar, dan lepas pada tu mengajar tafsir Quran dan hadis di Karachi. Nama bandarnya ialah, nama madrasahnya Darul Binori. Jamiatul Alamah, Jamiatul Ulum Islamiyah Binori, Allama Yusuf Binori, iaitu satu universiti di Karachi, universiti Islam. Dia mengajar tafsir Quran, ustaz ni orang Yahudi. Tak tahu dah. Ramai perawi hadis orang Yahudi ni. Sudah awak jangan dikata orang Yahudi sesat belaka, jangan. Semua Yahudi sesat. Nak bisa sesat juga. Ya orang Yahudi. Tak boleh. Semua orang Arab salah. Nabi kita salah juga. Jadi dia orang Arab. Jangan buat ambil umum gitu, jangan lah. Yatluna ayatillah, mereka tu baca ayat-ayat Allah. Baca macam mana? Ana al-laili wa hum yasjudun, sepanjang-panjang malam dan mereka tu sujud, iaitu baca Quran panjang dalam solat. Ni the best ibadat of all, ialah baca Quran dalam sembahyang. Awak tahu tak, baca Qul Huwallahu sekali 10 juzuk Quran pahala. Ada Nabi lain pula daripada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, siapa-siapa dia baca Qul Huwallahu sekali dalam sembahyang, pahala dia nya 10 kali ganda. Dia tidak kata Qul Huwallahu, dia kata apa saja kalau kamu baca ayat Quran dalam sembahyang, pahala dia 10 kali ganda baca kat luar. So awak baca sekali Qul Huwallahu
bermakna awak sudah baca 100 kali 100 juzuk Quran rakaat pertama. Kalau baca rakaat kedua 100 pula. Kalau siapa-siapa dia baca 3 kali, bermakna dia baca 10 kali khatam Quran rakaat pertama. Baca pula 10 kali rakaat kedua khatam Quran. Awak nak markah sikit pun boleh. Awak nak jual kaca butir 3 trak untung 2,000 beres, tak ada masalah apa. Tapi awak nak jual satu barang ni duduk dalam poket, jual butir 10,000. Mana nak? Mana nak? Mana nak? Mana nak? Barang dalam poket ya. Jual. Untuk 10,000. Yang ni 3 trak kaca butir. Boleh juga, boleh duit juga, serupa ya. Tidak salah. Nah. Niaga ni kita ambil yang paling banyak untung lah. Biasalah gitulah. Nah. So, hadis Nabi kata ada satu orang sahabat komplain ke Nabi, ya Rasulullah ni serabut ni Tok Imam ni. Tok Imam ni seorang ni serabut benar. Panggil Tok Imam tu lagi. Marilah seorang Tok Imam tu. Lalu Nabi tanya, yang orang ramai duk serabut kepada kamu ni apa hal? Dia pun kata, dengan kapal kamu baca qul Allah rakaat pertama, rakaat kedua kamu baca qul Allah juga ni. Ayat lazim. Apa? Masa baca sembahyang maghrib, isyak, subuh lah. Semua waktu boleh dia baca derah tu, dia tak imam. Dia baca qul Allah tu. Kadang-kadang 3, kadang-kadang lebih. Lepas tu baca ayat lain pula. Lepas tu rakaat kedua pula gitu juga. Nah. Dia pun jawab, kerana semenjak Nabi kata ayat ni 1/10, 1/3 Quran, jadi saya sayang. Nabi kata wajib apa? Surga. Mana tak komplain boleh baca 3 kali kalau Allah. Dah baca ayat lain pula. Bermakna awak boleh buatlah. Bacalah 10 kali kalau Allah rakaat pertama. Apa Quran pun tidak ni? Tak. Apa Quran pun tidak. Baca kalau Allah 10 kali pun tak apalah, hadis ada dah ni. Kan? Baca 10 kali. Bermakna baca 10 kali, bermakna awak baca tu kalau 10 kali 10, 1000. Kan? 1000. Bermakna awak baca 10 kali kalau Allah, maknanya kali 10, 100,000 juzuk. Satu rakaat. Baca pula 10. Oh. Malah je lah. Yu'minuna billah, mereka tu beriman pada Allah, tidak syirik. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Tidak bila tanya tu tak tahu. Surga macam mana? Surga macam mana? Tempat sedap. Rumah macam mana? Tak tahu. No, awak tidak boboh kehendak nak pergi. So bila tak boboh kehendak nak pergi, awak ni hanya percaya, tidak beriman. Bermakna awak ni termasuk orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Dan tak beriman dengan hari akhirat ni termasuk rukun lepas tu tak percaya tu, jadi tak buat rukun. Lepas tu jadi Allah payah nak sebut ya. Dapat hal tak apalah, dapat. Neraka apa tak tahu ni. Stop. Sekarang ni semua buat kita ni, bila orang tanya neraka, awak pergi tanya mereka tu neraka macam mana, cuba beritahu saya. Surga macam mana, beritahu saya. Tanya ustaz yang mengajar tu. Ustaz yang mengajar tu sendiri. Ustaz saya serabut lah malah dengar cerita-cerita ni. Saya nak tahu neraka macam mana. Tanya straight gitu. Tanya surga macam mana. Tanya straight gitu. Kalau dia tak boleh beritahu, dia ni termasuk orang tak beriman dengan hari akhirat. Siapa cakap? Ustaz Mai cakap kata. Kalau tak berhati, mari jumpa dia. Atau panggil dia pergi jumpa, beres. Buat mana-mana satu berapa. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tu bukan sahaja beriman dengan hari akhirat, percaya belaka ni.
Mereka menyuruh orang lain kepada Quran dan hadis, iaitu ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada buat mungkar, iaitu syirik, kufur, bid'ah. Wa yusari'una fil khairat, mereka tu bersegera kepada kebaikan. Dia sendirinya dengan belajarnya, dengan apanya, nak akad doa. Akad doa ni titik air mata. Titik air mata. Kalau tak titik air mata tu, hati tu masih lagi keras. Tak ingat pada Tuhan, tak titik air mata tu masih lagi keras lah. Jadi cara nak suruh lembutkan hati tu, belajar lagi. Sehingga bila akad doa tu titik air mata. Depan Tuhan tu titik air mata, mengharap pada sesuatu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah satu orang yang qanit, bangun sepanjang malam. Ana al-laili, sepanjang malam. Sajidan wa qa'ima, kadang-kadang sujud, kadang-kadang berdiri sepanjang malam. Yahdharul akhirah, sangat takut pada hari akhirat. Titik air mata buat tu, titik air mata dia kerana takut. Wa yarju rahmat rabbih, dan bila dia berharap pada Tuhannya tu, lagi banyak air mata keluar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, adakah sama satu orang yang mengetahui tentang Quran dan hadis ini, wal ladzina la ya'lamun, dengan satu orang yang tak tahu Quran dan hadis. Surah Az-Zumar ayat ke 78 kita. Surah Az-Zumar ayat 78 kita. Jadi innama yatadzakkaru, sesungguhnya yang boleh berambil pelajaran ini ulul albab, mereka otak waras saja. Ayat tu jugalah. Orang otak waras saja. Otak sengit tak mahu Quran. Wa ulaika, dan orang-orang yang bersifat seperti ini, minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Buat gini, orang diingat orang soleh dia baca wirid. Tak? Orang soleh ni orang dia ingat baca wirid apa semua tu lah. Orang soleh ni ialah orang yang sebab agama, memberitahu yang ma'ruf dan yang munkar, dia beritahu. Dia pula bersegera kepada apa saja kebaikan. Itulah nak kena, itulah orang soleh. Kita ingat orang soleh tu yang pakai tasbih tu, angguk tu ya. Tak? Makin kuat duduk ni makin soleh dia, kita kata. Wa ulaika, dan mereka sifat seperti ini minas soleh, orang-orang soleh sebenar. Wa ma yaf'alu, apa saja yang kamu buat, min khairin, daripada kebaikan itu, falan yakfuruhu, maka tidak akan hilang pahala tu. Pahala tu tak akan hilang. Apa saja yang kita buat, ayat lain kata walaupun sebesar zarah di langit sana ataupun di dasar bumi, Tuhan akan ambil balik, beri pada kita ibadat ataupun dosa. Begitu juga. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi mari duduk sini, tak baca banyak lah, urai panjang dah lah, tidak urai macam dulu lah dah. Masuk gear 2, gear 3 lah ni sini. Kalau buat kereta lah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang masih lagi engkar, lan tunya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tidak berguna untuk membantu dia harta mereka, wala auladuhum, dan tidak boleh juga pada anak-anak mereka, walaupun anak mereka tu orang soleh, tak boleh bantu. Anak dia yang soleh pun tak boleh bantu dia. Minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah, syai'a, sikit pun. Wa ulaika, dan orang-orang yang ada sifat seperti ini, ashabun nar, adalah pemilik neraka, pemilik api. Hum fiha khalidun, mereka bila masuk dalamnya kekal. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatud dunya, contoh bandingan apa saja yang mereka infak daripada ini ke depan dunia, kamathalil seperti angin ya. Ni orang-orang yang kufur ni. Ni
Ni duk hantar bantuan ni kan. Ni tu. Orang baik akal ni. Ni. Mathalu. Contoh bandingan ma yunfiqun, apa yang mereka infak fi hadhihi dunya, fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan ini dunia. Kama thalil rih, iaitu seperti angin sejuk. Fiha yang di dalamnya sirrun, ada angin sejuk lain. Asabat harsa, yang akan menimpa tanaman kaumin, satu kaum. Zalamu anfusahum, yang menzalimi diri sendiri dengan buat syirik, kufur pada Allah dan bid'ah pada agamanya. Itu maknanya zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri, iaitu mereka tu buat syirik pada Allah, buat bid'ah pada agama, tapi mereka tak sedar. Fa'ahlak, maka angin sejuk tu akan merosakkan tanaman tu. You know, apa dipanggil frost. Pak kita ni jarang berlaku, tapi di negeri barat tu frost ni, sampai mereka pasang api di dalam kebun, pasang umbung api dalam kebun, takut frost. Frost ni akan menyebabkan daun tu jadi membeku. Apatah lagi buah. Kalau buah beku, maknanya buah tu rosak. Jadi maknanya Tuhan kata orang-orang yang eka dengan tauhid ni tidak berguna bagi mereka harta benda mereka, anak mereka, yang walaupun anak tu orang soleh, minallah, daripada Allah Ta'ala, iaitu daripada azab Allah syai'ah sikit pun. Wa ulaika ashabun nar, kerana mereka pemilik neraka. Tuhan tak nak beri peluang dia tu ada bahagian boleh keluar pada neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Jadi contoh tadi saya ulang ni, baca ulang ni. Masalu, orang yang engkar sedemikian, ma yunfiqun, apa saja yang mereka infak, fi hadhihi dunya, fi hadhil hayati dunya, dalam kehidupan ini dunia, kama thalir riha fiha sirrun, di mana angin sejuk padanya, di dalam angin sejuk tu ada angin sejuk lain yang menyebabkan membeku. Bila kena jadi air batu. Asabat harsa qaum akan menimpa tanaman satu kaum. Akibatnya daripada zalamu anfusahum, kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan buat syirik, buat kufur, buat bid'ah pada agama dia. Fa'ahlakathu, maka Allah Ta'ala, maka angin sejuk itu akan merosakkan tanaman. Wama zalahumullah, dan tidaklah mereka wama zalamahumullah, dan tidaklah mereka, Allah Ta'ala ingin nak menzalimi mereka, walakin, akan tetapi, anfusahum yazlimun, mereka terhadap diri mereka sendiri menzalimi, iaitu buat syirik pada Allah ni Tuhan balas. Orang yang buat syirik kepada Allah ni bukan orang yang baik sekali, mungkin orang yang baik sekali, bersedekah bukan main lagi, tetapi selagi tidak berhenti, selagi tidak mengesahkan Allah Ta'ala semula, selagi itulah ibadat dia tu tak berhasil. Ini sifat munafik. Tapi penguraian ni kata dia, okey, ini yang Ustaz masuk tadi. Dia orang yang menginfakkan harta dia, tapi menzalimi diri, itu yang Ustaz masukkan tadi. Menzalimi sini buat syirik kepada Allah. Ada lagi menzalimi, maksud yang ringannya, maksud yang mudah awak fahamnya ialah
menzalimi sini, dia buat, dia tunjuk, dia riak, dia menunjuk-nunjuk, itu batal ibadat je. Tapi apabila Tuhan kata nak bubuh dan ngaka gini, ini bukan hal yang tu dah. Bukan yang tu. Iaitu orang yang engkar. Pasal ayat daripada atas lagi tu orang engkar, orang kafir. Daripada atas, ayat mula-mula atas sekali. Ini pula ayat orang munafik pula. Orang munafik pula. Tadi orang kafir, ni orang munafik pula. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu ambil sebagai teman rapat selain daripada kamu, iaitu selain daripada orang-orang beriman. Selain daripada orang beriman, selain daripada orang-orang ahli sunnah lah, kalau kita sekarang ni ahli sunnah, orang beriman. La ya'lunakum, mereka beri kepada kamu mereka tak berhenti-henti beri kepada kamu jabal khobalan, iaitu kemudaratan. Tak berhenti dia, mudarat. Kita berkawan dengan orang yang buat ahli bid'ah lah, mudah ya. Dia sekejap-kejap nak buat maulud misalnya, kita kata tak boleh, dia kata tak apalah, dah awak tak nak, tak apalah, beres lah. Tapi dianya kawan baik kita. Dia pun satu hari pinjam kereta kita untuk beli alat kakak untuk buat maulud. Serupa kena kita. Dia tak akan berhenti menyebabkan awak kena mudarat dia. Mudarat daripada engkar dia. Awak berkawan dengan misalnya perampok, pencuri. Masa biasa dia mencuri itu tak apa lagi. Bila sampai darurat tu, dia pun bawa barang tu ke kita, lalu dia kata tolong simpan barang ni sekejap. Apa dia? Barang curi. Awaknya tak mencuri. Tapi kalau tangkap macam mana? Sekali lah. Macam juga dadah lah, ketua dadah kan. Jadi dengan Tuhannya tak berlaku dengan Tuhan. Kita tak buat syirik, cuma kita bantu je. Jadi tak berasa, jadi kita yang tak berdosa pula kita ya. Jadi yang dunia pecah dah. Satu orang, Nabi kata satu orang yang jual arak, satu orang yang hidang arak, sama-sama dosa. Dia jual satu orang lagi hidang. Dia tak jual pun, dia hidang. Yang satu lagi pula, dia tak jual, dia tak hidang. Orang tanya dia, mana kedai arak? Tu. Boleh juga. Boleh juga sebahagian. Saya, peristiwa ni saya kena di Tok Bali. Di Tok Bali, di mana jati saya tu dia tak ada jual arak lah, jati kita. Tapi seberang tu adalah kedai, adalah kampung Siam. Dia jual arak lah, todi apa semua ni lah. Arak tuak nipoh ni lah, tuak tar ni. Jadi ada dia orang mari di jati saya, nasib baik tak nak kena lempar dalam laut dah, dalam sungai dah. Aku buat tu yang Siam tu. Saya lain kali aku lempar dengan kamu sekali dengan kereta dalam sungai ni. Tak marilah dianya. Lalu teko bot ni orang Siam. Dah awak orang Siam ni tak. So dia bertanya, Haji, itu mana? Kita pun ni. Jawab ni, tak tahu. Dia bila bahasa sama-sama tak erti ni, jadi erti pula lah. Kalau tunjuk tu, sudah. Boleh dia. Dia seberang sungai tu ya. Dan buat Siam ni, awak tahu akibat dia? Nak tahu? Lebih kurang saya beritahu nah. Dia bila naik bot tu, bila nak mendarat ikan dapat duit lah, bos dia bagi duit lah, advance. Dia berenang tu pergi seberang, ambil minum tu, berenang. Satu hari dalam ramai-ramai itu satu bot tenggelam di jati saya, tenggelam. Kerana tak ada siapa dia jaga dia, bot ni dia bocor.
Buk ni bocor masuk air constant lah. Jadi mesti ada orang yang selenggara pam air tu keluar. Jadi buk tu tak ada. Tak ada siapa dia jaga pasal mabuk tu sebenarnya. Jadi buk tu nampak layar. Nampak layar di jeti saya. Oh, harga orang nak masuk ni. Kan? Kerana apa? Kerana mabuk. Gitulah benda. Dalam buk-buk ni ada babi pada dalam buk-buk ni. Saya beritahu terang-terang lah kawan. Ha? Siap ni bukan Islam. Siap lah, siap. Bukan Islam. Memang lah. Siap tu Thailand. Bukan yang Thailand tu kan. Bukan. Yang siap Thailand. Dengan tattoo apa semua. Yang Kemboja punya tu awak Islam ke? Islam. Buka baju semua tattoo. Mengucap kalimah syahadah. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Melayu. Apa orang Islam Kemboja. Mana begitu lemahnya. Begitu lemah Islam. Kau suka gelakkan orang Islam. Dan memang mereka ni lemah lah. Lemah belaka. Yang saya herannya, bawah tu ada babi tu, dalam buk tu ada babi lah. Dia ada tempat dia letak babi tu kan, untuk dia makan buk dia tu ada buk tu. Tak apalah lagi, beres lah. Cuma bila kita tahu ada babi tu tak makan lah ikan dia begitu. Pasal dia letak babi tu atas, pasal air batu atas tu. Dia letak babi atas tu, ikan duduk kat bawah. So the water flows down kan. Kena ikan ni. Jadi saya tak makan lah. Saya tahulah. Tapi tak larat lah nak cerita semua orang, bukan? Yang peliknya apa dia? Tok Imam Pak Lebay ni pergi semaya ajak tabuk tu. Allah. Uang lah. Uang lah. Yang pelik laginya apa dia? Dia bila air pasang. Jeti saya tu saya buat in such a way that air pasang ke surut ke mana orang boleh angkat ikan lah. Kalau air surut, par dengan jeti. Kalau air pasang tu dia naik sikit lah. Masa air pasang tu saya tengok bot tu duduk gitulah tak? Tinggi duduk gitu. Lepas tu bot ni tak keluar lagi. Maknanya air batu tak bubuh lagi apa lagi lah. Air tak bubuh lagi lah. So bot tu tinggi. Yang Pak Lebay ni panjat tangga tu. Tangga besi tu. Tangga besi. Yang memang dia guna untuk lancar ikan. Bila dia mendarat tu, dia buat sebagai lancar sled. Apa, krek ikan. Tow ikan yang dia tu. Yang panjangnya dengan gemuknya, dia kuruh, yang gemuk. Naik atas tu. Kerana Bukannya tangga. kalau jatuh tu, Allah, mati syahid. Kena sembahyang untuk siap. Astagfirullah. Mereka ni sanggup buat apa saja. Dia sembahyang, itu bot siam. Diorang Buk siam lah ni. Janji bayar, okey? Allah, buk siam dah ni. Sembahyang hajat. Boleh. Orang siam suruh Pak Lebay sembahyang hajat. Memang lah. Kan orang tawasul juga. Masalah dia orang. Siam tu suruh. Yang jadi apa dia panggil wakil tu orang Melayu. Okey Melayu. Wakil. Dia mesti ada orang Melayu yang in charge tu. Pasal orang tengah sebagai untuk trading ikan tu kan. Ada lah orang Melayu sana. So orang Melayu ada tak yang semaya ajak buk kita kurang laku ni, kurang dapat ikan ni. Siap pun habis ikhtiar dah dia kan. Awak tahu kalau awak tengoklah saya tak reti nak cakap dah sebenarnya kali. Ini steering dia tu dibubuh bunga, dibubuh apa tu. Yang macam kita kereta tu ada apa? Keming kan. Dia tengah-tengah bot tu dia bubuh rambu, tahu rambu? Rambu benda tu yang dibaca oleh Siam tu. Tocha tu. Yang di kepala bot tu ada rambu tu macam buah bulan tu kan, kita tengok. Lagu tu ke bawah. Itu semua baca belakang tu. Jadi setiap hari saya tahu tu, saya kata baru ni nampak. Ini colour lain, Oh itu baru punya.
sekali mari bayar pula pada Tok Cha tu. Jadi Tekong ni tak puas hati lagi, ya Tok Cha punya tak menjadi, tu kena cari 4 bay ni pula. Dapat lebay ni naik ni. Allah, tak reti lah, tak reti. Dan semayang tu pula, awak cuba bayang lah semayang atas dek boat tu. Ni Tuhan tak kena tepat kan ni bila boat Tuhan. Lepas tu pokak tu bau hapok ikan kan. Pokak tu. Semayang atas pokak tu. Dengan ulat, Allah. Duduk 2-3 hari mesti berulat macam pokak tu. Bau. Berapa ria bayar Ustaz? RM50. Murah lah. Murah ya. Aduh. Ni serata, ni semua tempat ni. Semua tempat pendaratan ikan ni awak jumpa gini lah belakang. Okey, sambung lagi. Mana dah ayat mana dah? Ha antum. Dak. Ayat mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya tu betul dah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bibanatan. Bitanatan min dunikum la yalunakum khabalan. Mereka ni janganlah kamu ambil teman-teman rapat orang-orang kafir. Jadi sini orang-orang kafir sini ada 2, satu kafir betul, satu lagi yang munafik. Yang munafik. Yang selalu memberi berita-berita menyebabkan kita ni jadi susah. Dia munafik, dia tak kira apa dosa pahala, dia tak peduli dah. Kalau orang kafir tu dia baik, tapi kita nak macam biar dia dapat hidayah. Baik-baik. Jadi dia kata ni teman rapat. Teman rapat means your personal friend tu. Ya macam nak kata konsultan tak konsultan macam orang kawan baik kawan baik. Yang selalu kita dah percaya. Kita percaya dia apa dia. Rapat. Ha? Orang rapat lah. Orang rapat. Wadu, mereka ingin ma'atum apa yang akan memudaratkan kamu, apa yang menyusahkan kamu. Ma'anitum. Tulisan ni ada baris sini pasal ada tulisan dia. Ada tulisan saya di huruf dia. Mungkin yang dimaksudkan bukan Islam lah. Yalah yang bukan Islam tu. Tapi seagama Ustaz. Yang bukan Islam tu satu hal. Kita senang kenal yang bukan Islam tu. Pasal dia orang kafir dah. Mana ada perkara-perkara yang kita tak akan percaya ke dia. Yang susah nak tahu ni ialah munafik. Sama Islam. Yang seagama. Sama kita. Dia orang munafik ni orang kafir. Cuma dia sendiri pun tak tahu dia munafik ya. Oh tu orang salah. Oh letih ni dah. Jadi berkenaan dengan orang kafir tu kita senang nak tahu. Yang payah nak tahu ialah orang munafik. Orang munafik ni dia tak peduli hukum hakam ni. Dia menyebabkan kita ni selalu dalam kesusahan. Benda yang merosakkan kita. Ma'anitum, apa yang akan merosakkan kamu. Contoh Ustaz. Kita ni orang tak buat maulud lah kita kata dah. Jadi orang munafik ni dia sanggup buat maulud. Dia mari belajar dah, tapi nak buat juga. Tu munafik kan. Kalau yang ekab tu bab lain. Dia dah tahu dah ni, dia tahu dah. Jadi kitanya tak tahu dia ni sembunyi-sembunyi pergi ni. Kita tak tahu pasal dah sama-sama belajar kan. Jadi menyusahkan kita apabila satu hari saya nak pergi situ lah, boleh tak tumpang saya nak beli barang lah. Barang tu ialah barang peralatan maulud. Kalau bisa menyusah kita. Kita tak tahu dia beli tu untuk tu. Dan sejenis dengannya lah contoh lain. Yang antara mudah nak kenal ni yang beri sewa pelamin ni kan. Oh waktu.
Apabila kita beritahu dia ni adalah syirik kufur pada Allah, kemudian dia pula masih lagi nak jual, nak beri sewa. Sedap beri sewa tu 20,000 sekali beri sewa tu. Bukan? Sampai. Ha? Biasanya tak sampai 20. Ya biasa punya tak sampai lah. Yang glamour punya 20. Tak? Ya, jadi benda tu dia dah buat dah. Benda tu siapa dia mari sewa, pergi pasang, boleh dapat untung. Tak ada reusable material ya dia guna tu, bukan? Tapi bila kita beritahu dia tak nak terima. Bila kita beritahu dia tahu dah benda ni salah, dia tak nak terima. Tu contoh-contoh lah antara lain. Nah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, maka benar-benarlah kami jelaskan untuk maka benar-benarlah nyata kebencian mereka yang akan keluar daripada mulut-mulut mereka. Bila apa saja perkara yang kita beritahu, benda yang melarang, kita larang pada dia tu, nampak kebencian tu keluar daripada mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudur, apa yang keluar daripada mulut mereka tu, apa yang mereka sembunyi dalam hati-hati mereka. Akbar, apa yang mereka sembunyi dalam hati-hati mereka itu akbar, lebih besar lagi. Qad bayyana lakumul ayat, benar-benarlah kami jelaskan untuk kamu segala sifat-sifat buruk. Ayat situ segala sifat-sifat buruk mereka. In kuntum ta'qilun, sekiranya kamu ni jenis orang yang berakal, janganlah kawan dengan dia lagi. Antum, beginilah kamu, ulai, dan mereka itu, berinilah kamu terhadap mereka itu, tuhibbunahum, kamu suka pada mereka, wala yuhibbunakum, dan mereka pula tak suka pada kamu. Wa tu'minuna bil kitab, kamu beriman dengan kitab, kullih, semua sekali, merekanya tidak. Wa idza laqukum, dan apabila kamu jumpa mereka, qalu, mereka kata, amanna, kami beriman juga. Wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri, addu, mereka addu alaikumul anamila minal ghaid, maka mereka mula gigit jari-jari mereka kerana benci kepada kami. Dia tengok kita tu, tengok belakang tu marah. Ni orang munafik ni. Kenapa? Ustaz, kalau tak benci tu Ustaz, dia biasa Tak, Tuhan beritahu ni. Mana yang Tuhan beritahu. Yang tak benci tu cerita lain lah. Ni Tuhan beritahu gini, sifat dia gini. Ni munafik ni. Kul, kata pada mereka, mutu, matilah kamu, bi ghairikum, dengan kebencian kamu. Innallaha alimun bi dzati sudur, sesungguhnya Allah Taala tu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. In tamsaskum, dan jika sekiranya diberi kepada kamu hasanatun, satu benda baik, tasukhum, mereka benda tu akan menyusahkan mereka. Dia tengok kita boleh benda molek, dia nak marah dia nak marah. Wa in tusibkum sayyi'atun, dan sekiranya kamu ditimpa oleh satu keburukan, tafrahu biha, mereka gembira kamu ni kena susah. Wa in tasbiru, dan jika mereka bersabar, wa tattaqu, dan mereka bertakwa, la yadurrukum, tidak boleh memudaratkan kamu, kaiduhum, rancangan jahat mereka, syai'a, sikit pun. Jika kamu boleh sabar, wa in tasbiru, jika kamu mampu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa,
sabar dan takwa saja, la yadurrukum, tidak boleh memudaratkan kamu, kaiduhum syai'a, rancangan jahat mereka sedikit pun. Innallaha bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan tu meliputi, iaitu mengetahui segala sesuatu. Ayat berikut ni ialah perang Uhud, perang Badar. Kita sambung lain kali. Ayat berikut ni perang Uhud, perang Badar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.